Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat kembali Dan selamat datang ke rancangan kami di Oh Ya Ke. Begitu better? Jadi Serius? better Get better, get better. Alhamdulillah. Yang ni kita pilih key. Key, Kan key rendah ke tinggi? Ellen. Baru start. So kepada sesiapa yang kaum-kaum lelaki yang tak tahu apa itu Allen Key, kau boleh unfriend dia. Sebab kurang kelelakian dia kalau dia tak tahu Allen Key tu. Kalau dia tahu Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. Yes. Aku nak tanya kau tentang cerita P. Ramlee lah. Pasal tadi kita tengah berbual pasal P. Ramlee. Yes, P. Ramlee. Kau tahu tak? Kau tengok cerita P. Ramlee? Tengok. Kau tengok bila kau tengah muda ke kau dah dewasa baru kau tengok? I mean sekarang aku masih muda lagi. So it's hard to say macam time dah ini ya. So time kau pasal aku tengok cerita P. Ramlee bila aku masih kecil. Sekarang aku dah besar. So, yes. Adalah beberapa yang inilah yang masih ingat lah. Okay, kasih nama cerita P. Ramlee. Madu 3. Laksamana Doremi. Laksamana itu boleh minta mai, boleh order kan. Kau nak beli Laksamana. Laksmana. Laksmana. Lagi? Laksmana Doremi. Habis tu Doremi. Lagi? Pendekar Bujang Lapuk. Lagi? Bujang Lapuk. Lagi? Labu-labi. Lagi? Apa namanya? Semua ada sequel tau, kau tak bilang. Labu-labi adalah satu sequel. Laksamana Labu-labi. Dia tak jadi tak, salah. Salah dia. Pendekar Labu-labi. Bukan. Dia tak. Labu-labi tu. Nasib. Yeah, Labu-labi. nasib Labu-labi. Then ada lagi apa namanya? Apa lagi? Yang tiga adik-beradik tu. Tiga adik-beradik? Abdul Wahab, Abdul Wahab. Tu cerita nama Tiga Abdul. Then 7 Siti. 7 tak ada. Tak ada, itu lain, cerita lain. Tu cerita lain. Ini Buta. Ni yang itu buta. Arif. Astaghfirullahalazim. Kasim Selamat. Yes, Kasim Selamat. Dia cucuk garpu kat mata dia. Garpu, yes tu. Lagi? Kau 69 tengok? 69 rasa macam tengok Tak tengok lah tu. Nujum Pak Belalang. Ya, itu very common. Nujum Pak Belalang. Yes. Kita pernah cakap pasal nujum juga actually. Yeah. So kau tengok banyak jugalah actually. Alhamdulillah. So tu lebih kau dah lagi banyak daripada Avengers lah kita tengok. Avengers kau memang tak tengok pun kan? Tengok. Aku nak cakap nanti cerita panjang ni. Aku tengok. Oh iya ke? Tapi kau tahu tak history tentang P. Ramlee? History P. Ramlee. Tak sangat. Macam Kau cuba cerita sikit. P. Ramlee himself was a very of course lah, he's respected now kan, jadi Tan Sri yes. P. Ramlee kan. First things first, nama dia bukan P. Ramlee pun. Almarhum P. Ramlee. Tapi nama dia bukan P. Ramlee. Nama dia bukan Ramlee bin Putih pun lah. Nama dia lain, aku lupa. Zakaria ke apa? Aku lupa. Serius. Betul ke Zakaria? Kau Google. Nama dia bukan. So sembarang cerita dia. Betul lah. Cerita sedih dia is sebab dia orang only appreciate dia selepas long after he pass on already. Baru all his works, his movies, baru orang understand, orang interpret. Dia ni is very macam smart lah. He's a very good person lah, smart person. Sebab at the end bila dia dah nak meninggal tu, at his end of his life, nama dia apa? Tengku Zakaria. Tengku Teukun. Tunku. Tiuku. Tak tahu macam mana. Dia bukan Tengku. Teuku. Teku lah. Teku ataupun Tengku lah. Tengku Zakaria. Betul kan? Nama dia bukan Ramlee pun. Tengku Zakaria. Ramlee mana Allahualam. Dia buat burger dulu. aku tak tahu. So at the end of his career, actually macam Shaw Brothers lah, semua macam actually pulau dia and kick him out and keluarkan dia daripada production.
And then he was going through so much macam depression, dia sakit semua, dia dah macam had no money. Kesian, Even awards night, walaupun tak salah aku macam he was nominated but he wasn't given a chair to sit. Macam I heard about that. Yeah, I heard about that. Yes. So and then orang kira they are trying so hard to actually remove him out of the picture. Oh. Yes. So tapi Why? Itu tak tahu internal lah. Is politik punya benda Maybe, ke ataupun mata merah ke ataupun tapi all the money from Shaw of his movies Shaw yang dapat. So they remove him the rights. So at the end of his career, I think Allah yarham Zakaria. Kena beli Zakaria lah kena. Kaf. Dia dah sampai, dia dah had no money sampai dia had to do macam wedding MCs, wedding host dengan bini dia. Which is I think Saloma ke, I don't know which one. Aku dah confused lah si bini dia lah. Saloma is the second. Saloma Second. The first punya siapa namanya? Salomi. I also forgot also. So he was going through hardship lah. That's why he actually to me lah personally, pasal dia meninggal sakit at the age of berapa, 40 something je dia meninggal kan, 47 or something, he passed on. Dia meninggal sakit kuning ke apa, I don't know. Dia 3 wife. Okay, yeah. First wife nama dia Junaida. Nurizan bukan nama lelaki ke? Okay. Apa dia? Saloma. So last wife. Saloma was betul lah. So Saloma was third wife lah. So they get married. Yeah. So dia meninggal at a very young age. To me, it was due to all the pressure and depression semua sampai mind dia just break. It was really kesian. Cuma yalah, I mean kita dah sampai at this point of the years yang he dah pass on kan. Baru semua orang macam, oh actually cerita P.Ramlee ni, despite dia tengah bahasakan tentang this atau this about this. Aku ada banyak, aku tak ingat lah exactly what, but dia punya like what? Messages of every kenapa dia buat. Nanti maybe one day kita akan buka YouTube, aku tunjuk kau lah all these messages. Tapi interesting lah. Sebab I mean dia punya cerita dia pun macam, first thing is interesting. Habis dia ada dia punya komedi dia. Kau boleh tengok hari-hari tu. Tak bosan kan? Yes, tak bosan. cerita P.Ramlee is the only cerita yang kau boleh tengok hari-hari and kau tak feel macam jemu. But for me, mana ada macam nyanyi, tak kisah. All this macam tadi lah. Avatar ada nyanyi Tak ada. Avatar tak ada nyanyi. Mana ada nyanyi. Tak, macam High School Musical. Macam High School Musical tengok macam gitu-gitu. Tengok dulu. We all in this Tengok together. Zac apa ni semua. Zac Efron. Okay. Cuma tengok apa ni semua. Tapi bila dorang nyanyi je, aku akan macam kau tak suka? Tak suka. Aku yang kau suka. Tak. So kenapa? aku forward. So even for sama. So cerita P.Ramlee pun. So cerita P.Ramlee pun nanti kan, bila start nyanyi kan, then we'll forward. Mencece. So forward. Kecuali dua je. Kecuali dua yang maafkan kami. Ten. Maafkan kami. Wahai Cik Adik, jangan merajuk. Marah. Something like that lah. Nanti lirik pun salah. Tu cerita apa? Si bujang lapuk. Ten. Wahai Cik Adik. Macam itu. Apa? Jikalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela kena ketuk. Ceng. Nandung wahai sinandung. Maafkan wahai saudari tu. Maafkan kami. Itu aku tahu. Then next punya yang pasal hai obat, mari beli obat. Itu inilah obat, hai nama Mak Jun sangkut. Tu dengan ada satu lagi lah. Apa dia? Malam bulan di pagar bintang. So tukar siapa? Melody siapa? Something like that lah. Okay, tak apa. Oh, interesting. Kan? Tapi aku suka pula. It's just that yang lain semua so far. Dengan satu lagi. Ini. Maaf.
Tolong kami, bantu Haji kami. Bakir. Bukan Haji Bakir. Kami Bukan, salah cerita. Itu adalah Tiga Abdul. Tiga Abdul. Tiga Abdul. Ya, Tiga Abdul, ya. Betul. Wah. Cakap pasal Tiga Abdul, kau tahu tak? Tiga Abdul ni, dia ada dia punya sirah dia. Ada? Ada. Dia macam Avatar ke? Tak. Bukan, okay, Ini okay. serius. Okay. Silakan. P. Ramlee, he was a genius. And bayangkan zaman dulu macam gitu. Tapi dia nampak macam very relax, cool, kelakar. Tapi dia ada knowledge, bro. Yes. About sirah. So bila dia buat tu Tiga Abdul tu, is referring to sirah zaman Uthmaniyah, bro. Uthmaniyah. Yes. Apa cerita dia tu? Which is we call it the Ottoman Empire. Ottoman yang boleh ni Itu Ottoman. Itu Ottoman. Bukan Ottoman kan, kau tahu. Ottoman, okay. It's Ottoman Empire. So dia punya cerita, okay. Masih ingat lagi tak pasal Tiga Abdul? Ingat? Ingat lagi? Ingat. Okay. Do you know that the Ottoman Empire dulu besar tau. So dia bukan hanya Turkey, sebab dia punya main dia tak Turkey. So bukan hanya Turkey saja. Dia boleh drag sampai ke Greece. Oh, that's how big Ottoman Empire was. So after the Khalifah Abbasiyah apa ni semua, dia ada Ottoman Empire ataupun Uthmaniyah. And very big. So daripada situ kerajaan dia satu. Uthmaniyah Empire. Ataupun pernah dengar yang biasa kat Turkey tu. Turkey apa dia punya raja? Raja Turkey. Macam raja-raja apa ni semua. So the cerita daripada Tiga Abdul ni, kalau ingat first kali bapak dia ada angkat call. Dia ingat tak? Kan ada bapak, habis ada 3 anak apa? Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Ya. Ismit. Ya. Gulam Ismit. Mirza Gulam Ismit. Ismit Gulam Mirza. Mirza Gulam Ismit. Ismit Ulam Raja. Ismit Gulam Raja. Gulam dia dari mana? Ismit Ulam Raja. Ulam Raja. Ulam Raja. So yang first kali Ismit Ulam Raja ni, dia kan angkat call, ingat tak? Dia angkat call kering, dia angkat. Habis tu angkat lagi kering, dia angkat lagi banyak. Besok. Ya. Habis tu apa jadi? Lepas tu dia sesak nafas kan, sakit. Allah. Itu cerita dia adalah zaman Uthmaniyah, zaman time Uthmaniyah. Banyak tentang adanya perdagangan. Maknanya kena ada daripada bahagian-bahagian lain negara nak ada connection dengan Uthmaniyah, dengan Ottoman Empire ni. Sehingga banyak sangat tu apa ni semua, dia pun jadi kewalahan. Kewalahan tu apa? It's a higher Malay. Tak, yes, higher Malay. Kewalahan macam tu maknanya jadi penat, jadi tak very hard to take it. Cuma masalahnya ada sebahagian orang yang katakan bahawasanya kewalahan ni disebabkan adalah orang-orang munafik yang ada kat dalam Ottoman Empire itself. Okay. Faham, aku dah faham dari cerita where this is going. Okay. Yes. So after that, bila kan ada dia nak setiap Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abu Wahub tu dia kenal dengan dia punya anak-anak. Apa namanya, dengan yang perempuan-perempuan. Rasidah dengan Jalanda. Rafidah Kasidah dengan Junaidah. Bukan Junaidah lain. Junaidah tu first wife P. Ramlee. Bukan. Something dah lah. Rafidah Kasidah dengan Rafi'ah. Bukan Rafi'ah mak aku. Rafi'ah mak aku. Bukan. Sorry. Kasidah, Rafidah dengan satu lagi lah. Something lah. Okay. Something like that. So daripada cerita tu, so dia kenal. Ingat tak bila diorang datang kat pesta? Malam pesta muda-mudi kemas. Itu Yes, pesta. Amaon Ya, pesta. Diorang pakaiannya macam mana? Dia pakai biasa lah, pakai dress lah. Bukan perempuan, yang lelaki. Wahab, dia pakai Wahib, Wahub. Songkok apa tu? Aku tahu tu songkok apa actually. Yang ada bulu tu. Tu orang mana pakai? Bukan Turki Betul. Turki. Yep. Turkish. Boleh. Yes, gitu. Yes, Turkish, bro. Okay. Padahal kalau nak cakap pasal tentang Melayu, Sultanan, pakai songkok macam biasa pun. Betul. Boleh. Dan banyak daripada cerita-cerita P. Ramlee, semuanya banyak kebanyakan biasa pakai songkok.
Yes, correct. Except for that cerita. Correct. Yeah, for that cerita itself is songkok merah and ada dia punya tu dia. Tali dia. Which is referring to the Turks. Ottoman Empire, which is Ottoman. Turks. Yes. So daripada awal sekali, kemudian ulam raja tu, Ismit ulam raja tu kan sakit kan, kemudian meninggal kan, meninggal tu, kemudian kan perampas nak bagi-bagi harta tu, semua yang Abdul Wahab kan, Piramli is Wahub. Correct. Wahab first. Wahab. Abdul Wahab. Ya Pak, Abdul Wahid. Yes. Lepas tu meninggal. So yang Abdul Wahab tu, maknanya dia nak ambil kebanyakan daripada ini. Ini pada apa yang aku tahu is daripada Ottoman Empire ni, banyak orang-orang yang senior yang rasa dah tahu tentang pemerintahan ni, nak ambil banyak kekuasaan, nak ambil banyak gaji, ni semua. Dan bahagian yang kedua, Abdul Wahid adalah orang-orang yang scholars tapi tak pandai tentang macam mana nak memerintahkan negara. Scholars apa dah. Dan yang ketiga adalah orang yang paling smart, which is dia tahu macam nak memerintahkan negara, wilayah, dan dia pun termasuk daripada scholars. Yeah. So bila yang first kali apa ni semua, kan dia kena makan. Yep, dia first dulu. Betul. Dia kena makan, dia kena jual. Dia kemudian dia kena makan gini sampai dia kena jual. Which is daripada pemerintahan tu slowly pecah, kemudian terjual. Sebahagian daripada bidang Ottoman. Maknanya dia sampai ke Greece kan. So maknanya contohnya daripada Greece dah ada orang ambil. Kemudian ini nanti dia akan ambil. Sama Abdul Wahid merintah kan. Sama juga dia ambil dan lain, sebab dah tak tahu macam mana nak memerintahkan suatu negara, suatu daerah, sehingga Abdul Wahab kan. Ingat tak sampai ke bahagian dijualnya barang-barang, sehingga ada yang ini yang tu tadi, tolong kami, bantu kami anak-anak yatim, anak yatim piatu. Yes. So you need to understand, dulu Ottoman Empire besar. Dia ada negara-negara tersendiri. Tapi negara-negara semuanya bernaung di bawah Ottoman Empire, di Turkey. So ketika dah tadi yang pemerintahan yang pertama daripada orang-orang yang dah lama tahu pasal ni semua, gagal, tak boleh. Kemudian daripada yang scholar sahaja tapi tak tahu tentang macam nak memerintahkan negara, pun tak jadi. Ni sehingga negara-negara kecil ni semua tak macam kehilangan mak bapak. Which is dia punya Ottoman Empire itself. Maknanya dilepaskan begitu sahaja kepada orang-orang lain. So dikira sebagai yatim piatu. Yes, bro. You see how deep was. How deep is your love? Is your love? Yes. So that's how knowledgeable Piramli was actually. Yeah. That's to my understanding also, sebab dia memang banyak buat relation certain things is about the country itself punya macam. Even you tengok Ertugrul, pernah tengok cerita Ertugrul? Walau Ertugrul tak. Ertugrul ke apa? Ghrul. Ertugrul. Ertugrul. Tak tahu. Cerita apa tu? Oh, you should watch kat Netflix. It's a season punya, tapi dia series. Tapi dia cakap pasal Ottoman Empire. You should watch. Right. Yes, you should watch. Really have to watch. And kebanyakan daripada kerajaan Islam, kebanyakannya jatuh is because of orang-orang munafik kat dalam. Internal masalah. Right. Because that is the worst enemy actually lah. Kita kalau kita ada organisation ni, kita nak lawan orang lain boleh. Tak ada masalah lawan musuh, tapi nak cari musuh yang kat dalam sendiri tu yang actually the most. Same goes to itu yang ada dekat dalam cerita tu. Yang bila dia kahwin dengan Rafidah, dengan Kasidah lah. Bukan kita nak cakap yang perempuan ni adalah yang munafik, tak. Bukan. Di dalam cerita tu itself, maknanya ada relationship, kita ada kepercayaan di situ, tapi dia break the trust. Disebabkan oleh siapa? Bapa daripada mertua diorang lah. Kira ada orang yang control all this stuff. Tapi at the end of the day, macam yang kalau ikut cerita Tiga Abdul tu, end up Abdul Wahab
manage to get everything get back. everything back. Ottoman Empire tak Tapi tak dapat. Tak lah, Ottoman Empire tak. Sampai sekarang dah tak ada. Yep. Oh. So it's just left apa? Turkey je. Oh, so Ottoman Empire. That's why you Turkey, you have to go Turkey. You pergi sana memang cantik. Diorang ada ini. Sana banyak Turkey lah. Okay. Aku Yeah. stop. So yeah, so you have to go Turkey. Kau dah pernah pergi Turkey lah? Tak. Tak aku. tak aku pernah pergi. Aku pernah pergi tapi only transit for one day. Oh. Which aku daripada airport aku keluar pergi the Blue Mosque around there. Then after that aku balik hotel. The Kenapa next Blue morning Mosque so popular? Pasal lawa lah. Allah alam, what I heard is dulu is a church or something like that. Oh. Then after that they convert. Is Bukan. it? Oh, itu Hagia Sophia. So the Blue Mosque is? It's a mosque lah. Oh, it's a big mosque. It's a blue. It's a blue. It's a blue mosque lah. Something like that. The It's a blue big mosque. blue That's Hagia house, Sophia. Yeah, Hagia Sophia. Welcome to the big blue house. Yeah. Something. Yeah. Something like I that, think this opens up a channel for untuk kita berdua untuk membawa pendengar kita pergi ke Turkey. Nak pergi Turkey. Nak kita pergi Turkey. Kan? Betul. Sebab sekarang kan kita pergi umrah kan. Betul. Aku nampak kau bawa Vietnam. Kau tak ada ajak aku pergi negeri yang jalan-jalan. Okay. This is in the planning already. I'm going to few places. Antaranya Jordan and Mesir. That's one. Jordan yang banyak orang main basketball. Itu Okay. Michael Jordan. Itu Michael Jordan. Tak ada Jordan and Mesir. Aku nak pergi Mesir. Aku Mesir. want akunya life. Yeah. Nak before aku die is You know to kat go. Mesir ada antaranya banyak kuburan-kuburan sahabat. One of popular is also Bilal. Oh, right. Talk about this, Sorry, Bilal. itu Mesir ataupun Jordan? If around that, if I'm not, Bilal wrong, is yes. the slave yang first azan dekat Madinah. Not a slave. Back then lah. Back then was Sebelum a slave. tu was a slave lah. Yes. Then after that, they are free. history was he was a slave. Yes. And then dia seorang Muslim. And then dia ikut hijrah dengan Nabi Muhammad SAW pergi Yes. ke Madinah. Yep. And then bila orang build up the first mosque, he was the first person to azankan. Yeah. True. Yes. Kau dah tengok cerita So tu? itu. Belum. Dia tengok cerita tu. Kisah Nabi. Kau tengok YouTube ada. Nabi Muhammad punya movie. Yes, bahasa Arab. Dia tak ada sekarang semua dah ada. Yes. So macam itu. That one dia ada few untuk yang ini. For Islamicnya you boleh try to tengok first The Messenger. I think I watch that one lah. Yeah, that's good. Second one you boleh tengok Omar series. Omar series aku nak tengok dekat apa app kan. Ada dekat app tu Muslim Pro. Muslim Pro They ada. have the, So Omar series you can watch also. They say it's very good. Is good. It's good. Omar series. Then so nak pergi Jordan, Mesir. Then one more thought of going Uzbekistan. Uzbek. So yeah. Uzbek. Tak, aku nak pergi Mesir. Kenapa jangan? Sebab aku always wanted to go, fascinated by the pyramid itself. Pyramid is nothing, bro. Tapi tak, this one of the place aku just nak pergi. No need to go actually. Pyramid siapa yang buat? Firaun lah. Tak, sebab Why you have to be amazed by Firaun punya benda? Aku bukan amazed by Creation. him. It's because aku always like conspiracy theories. Aku suka alien, UFO ni, all these theories lah. It's bro, you need to understand. In pyramid, dia ada that tulisan that we call it hexagon. Hieroglyph. Hexagon. Hexagon. Hieroglyph, which is dia punya macam gambaran burung tertentu lah, kan. apa tu. Yeah. Do you know that it's normal? What do you mean? That what we call it? Hieroglyphs. Hieroglyph, yeah. It's normal. What is There's normal? nothing special pun pasal Yalah, pyramid. Tak, it's just the I mean, it's history that- of it. That one, you know, you need to understand. Dunia ni dia round. As I Tak, said. Sabar dulu, dengar dulu. Dunia ni dengar dulu. Okay. Dunia ni round. Okay. So it will keep on coming back again. Oh, okay. You talk about macam tadi,
apa tadi? Yang tu benda? Apa? Hieroglyphs. Sama. Sekarang pun ada hieroglyphs. And we are also using hieroglyphs. Anak saudara aku memang banyak suka cium-cium tembok. Tak, we are using hieroglyphs also. Kat mana? WhatsApp. Emojis. Do you know that how they read last time is how we read now? Emojis. Pakai gambar to so explain. Dengan gambar untuk orang dulu, diorang tengok hieroglyphs tu, they know apa maknanya semua. For us, macam sekarang, if I send you an sedih punya emoji, you know I'm sad now. It's the same. Dulu baby pakai pampers. Dah tua pun pakai pampers. We are going back again. So it's for me it's nothing new actually. So yang bikin piramid ni alien ke manusia? Manusia lah. Conspiracy theories. Kita nak end of this episode. Conspiracy theories akan actually very very deep. Sebab ni kita nak akan bercanggah lah dengan agama, dengan science. Earth is round macam gitulah. Earth is round because Earth is flat, you know. Round. Aku had this very very big debate with him yesterday itself. So kita kan insyaAllah kalau kita nak kita cover this one is in the next episode. Alright. Sekali lagi terima kasih banyak kerana sudi bersama saya dan Ustaz Fadli Rosli di rancangan Oh Ya Ke. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.